Allah, letih siapa nak cabut pala lutut. Bukannya pala lutut tu cabut sungguh. Assalamualaikum, hai guys. Kecoh seminggu dua ni bila TV Al-Hijrah kena maki sebab mereka dituduh mendakwa Nabi nak bunuh diri. Adakah benar Rasulullah SAW nak bunuh diri? Pertama sekali, kita kalau tak setuju dengan satu benda, jangan maki hamun sampai tahap tak halal nak minta jawab di akhirat bagai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah hujah kalau kamu yakin berada di pihak yang benar. Ini adalah ingatan Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Bahkan Nabi SAW takkan setuju kita duk maki hamun orang walaupun di atas nama nak pertahankan Nabi SAW. Jadi mari kita tengok, adakah Nabi nak bunuh diri ni betul atau tidak berdasarkan ilmu dan hujah. Dan yang menulis bahawa Nabi nak bunuh diri ni bukan Pak Allah Pak Ding pergi jalan, tapi ianya ada di dalam At-Tarikh At-Tabari dan juga Ibn Hisham, yang mana dua-dua ni adalah tokoh ulama yang besar. Cuma yang pertama sekali kita kena faham dulu apa konteks dia, apa situasi dia sampai Nabi nak buat macam tu. Ketika itu, bila Nabi mula-mula menerima wahyu, Nabi dah lah nak terima wahyu pun ketakutan. Nabi kan berselimut, lepas tu Khadijah memotivasikan Nabi. Dan bila Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah beritahu kepada Nabi bahawa kamu adalah Nabi yang dilantik menjadi Rasul dan kamu akan dimusuhi oleh kaum kamu sendiri dan kamu akan dihalau keluar daripada kampung halaman. Nabi sebagai manusia, of course lah Nabi ketakutan. Tiba-tiba wahyu terputus untuk tempoh yang sangat lama. Nabi pun risaulah. Maka kata At-Tabari dalam kitabnya, Rasulullah SAW selepas menyebutkan awal permulaan wahyu, tidak ada makhluk Allah yang paling aku benci selain daripada penyair dan orang gila. Sebab masa tu geng-geng penyair dan orang gila duk mengata kat Nabi. Jadi Nabi tak sukalah. Dan kata Nabi lagi, aku tidak mampu memandang kedua-duanya. Namun dengan kejadian ini boleh jadi orang Quraisy akan memanggilku penyair dan orang gila untuk selama-lamanya. Aku menjadi sangat ingin mendaki puncak gunung yang tandus lalu melompat dari atasnya, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Aku keluar dengan segera untuk melakukannya. Ini kata At-Tabari. Dan At-Tabari dia bukan cakap kosong. Dia bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dan teks penuh saya letak kat bawah ni. Cuma saya sebutkan maksud sebab dia amat panjang, di mana wahyu terputus beberapa waktu sehingga Rasulullah SAW bersedih. Disebabkan itu berkali-kali baginda berlari untuk menjatuhkan diri ke puncak gunung. Setiap kali baginda sampai di puncak gunung dan telah bersiap-siap untuk melompat, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu benar-benar seorang Rasul." Mendengarkan suara itu, perasaannya menjadi tenang dan jiwanya pun tenteram sehingga baginda pulang. Namun begitu, setelah pulang dari sana, wahyu tidak juga turun. Keesokan harinya, baginda melakukan hal yang sama. Tak kala sampai di puncak gunung, Jibril kembali menampakkan diri dan mengatakan seperti apa yang dikatakan tadi. Okey, so berdasarkan hadis tadi, bagaimana pendirian kita? Para ulama ada dua pendapat. Pertama yang menolak, kedua yang menerima. Yang menolak, yang kata Nabi memang tak kebunuh diri sebab mereka menganggap bahawa hadis itu tadi adalah hadis yang daif. Bahkan antara ulama yang mengkritik adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari. Ada banyaklah isu-isu teknikal dalam ilmu hadis. Sebab hadis tu dikatakan hadis mu'allaq, dan hadis mu'allaq tu terbahagi pada dua, iaitu sirah jazam dan juga sirah tamrid. Yang tu panjanglah kalau nak sembah hari ni. Dan sebab kedua para ulama yang menolak kerana dia bertentangan dengan sifat Nabi, dia bertentangan dengan sifat kenabian. Mustahil Nabi nak bunuh diri. Itu hujah mereka yang menolak. Dan hujah mereka yang menerima, pertama sekali, ia adalah mubalaghah. Maksudnya bukannya Nabi nak bunuh diri sebab Nabi nak bunuh diri, tapi Nabi terlalu frust, Nabi terlalu takut. Macam kita orang Kelantan, bila kita kata, Allah, letih siapa nak cabut pala lutut. Bukannya pala lutut tu cabut sungguh, tapi perumpamaan. Itu maksud mubalaghah. Oh, sakit pala nak pecah segera. Bukannya pala tu pecah sungguh, tapi mubalaghah, perumpamaan. So itu hujah pertama. Hujah yang kedua, sebab masa tu Nabi baru terima wahyu dan tidak ada lagi wahyu tentang pensyariatan halal dan haram, termasuklah hukum tentang bunuh diri. Apatah lagi di dalam syariat Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW, bunuh diri itu tak salah. Di dalam syariat Nabi Musa, kalau taubat, syarat untuk taubat ialah bunuh diri.
Jadi Nabi baru terima wahyu pertama, belum lagi wahyu-wahyu yang lain. Jadi bunuh diri itu bukan lagi satu hukuman yang salah. Kesimpulannya, kita ni kalau tak setuju ke apa benda, sekali lagi jangan duk maki hamun. Sebab tu belajar, belajar dan belajar. Semangat beragama tu okey dah. Tolonglah tambah dengan ilmu. Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atasnya, maka akan dikurniakan kefahaman di dalam beragama. Sebab tu belajar.